Kalau Kolb ini dikuasai oleh Hawa, dia tukar karakter namanya Nafs. So Nafs ni jadi tingkatan-tingkatan dia. Nafsu lah kita panggil. So tapi kalau dia dikuasai oleh Hawa, dia panggil Hawa nafsu. Di saat dunia kian kelam, hati resah mencari pegangan. Kau hadir menyuluh. Jadi kalau Ustaz sentuh apa yang dia confuse ni, adakah ini tergantung daripada nafsu yang ada dalam tubuh badan kita, iaitu ada yang kata amarah, lawamah, muhammah, kan? Dikata nafsu mutmainnah, tenang. Ini level dapat sini pun kira dah cukup bagus dah Ustaz. Kalau nak dapat tenang ni kan. Tapi dia macam naik turun. Kita lihat dalam keadaan semasa, isu semasa. Kita tengok rata-rata lah masa saya jadi lecturer dekat universiti tu, ITM. Budak Melayu pakai tudung, datang sembahyang tak? Sembahyang tak? Al-Fatihah tak tahu baca. Saya tanya dia, mak dia tak ajak ke? Mak saya pun tak baca Al-Fatihah, mak saya pun tak sembahyang, tok pun tak sembahyang. Tapi begitu. Begitu tu. Jadi inilah yang saya tengok. Lately ni ada, dia bukan trend, ada keberanian di kalangan muda-mudi kita ni yang akhirnya dididik dari segi agama pada kecil sampai besar. Bila besar dia kata dia masih tak faham agama, bila dia free hair balik baru dia belajar agama balik, baru dia nak faham balik dengan Allah. Jadi ini macam mana cerita ni Ustaz? Macam mana kita nak translate tadi yang nafsu dalam tubuh diri ni, adakah kefahaman ni dia sebagai Islam warisan? Masalah juga kalau Islam warisan ni, sebab dia mak Islam bapak Islam. Okey. Jadi kalau bapak dia tak sembahyang, dia tak sembahyang. Bila dia warisan dia jadi macam tu. Tapi berbanding dengan orang yang masuk Islam, kita tengok macam Datuk Ustaz Rabi kan, diorang ni kuat. Jadi diorang ni ada satu pegangan-pegangan yang cukup solid. Kalau diorang masuk, dia lebih faham. Kalau kena mengulas tu saya rasa kalah kita. Kan? Macam saya lah, level saya, level Ustaz lain belajar. Tapi benar aliran bidang saya tu, kita rasa respect kat dia. Dan kita pun nak belajar dengan dia balik. Betul. Jadi dalam keadaan itu, apa punca yang Ustaz nampak yang menyebabkan perkara yang budak-budak remaja ni dah sampai umur 20-an baru kata nak belajar Islam dengan buka tudung lagi faham Islam? Pada saya itu mungkin hasutan lah kan. Tapi dalam diri dia tu nafsu yang mana ni, level mana yang kita nak kena kontrol ni? Nafsu tu satu sebenarnya, tapi dia ada peringkat. Maknanya nafsu yang satu itu, kalau dia tidak membentuk satu hala tuju yang sentiasa baik. So kalau kita pergi kepada yang asal lah, yang asal ni memang nafsu ni sentiasa ajak kepada keburukan. Al-Ammarah bisu' ini karakter asal nafsu. Itu memang asal dia? Karakter asal nafsu diletakkan dalam diri kita, Ammarah bisu' dah. Maksudnya dia menyuruh kepada keburukan. Melainkan yang Allah rahmati kan. Allah rahmati tu maknanya dia dah ke bawah, dia dah makin baik. Jadi nafsu ini memang karakternya begitu. Kita ada dua dalam diri kita lah sebenarnya. Dalam diri kita ada satu namanya qalb, satu namanya nafs. Ataupun satu namanya hawa. Hawa tu. So kalau qalb ini dikuasai oleh hawa, dia tukar karakter namanya nafs. So nafs ni jadi tingkatan-tingkatan dia. Nafsu lah kita panggil. So tapi kalau dia dikuasai oleh hawa, dia panggil hawa nafsu. So masalah dia ada hawa dan dia ada qalb. So kalau dikawal diri kita, hawa ni kawal diri kita, dia jadi nafs. Qalb tadi jadi nafs. So nafs itu ialah asalnya al-amarah bisu'. Dia sentiasa nak bawa kepada keburukan. Bila kita mujahadah sikit, nafsu ni kerja dia punya usaha mujahadah. Mujahadah ni kita kena berat sikit buat benda yang kita tak nak buat. Tinggal sikit benda yang kita memang nak buat. Kena paksa lah. Kena paksa. Mujahadah ni paksa lah. Torture dia lah. Torture. Kita paksa. Kalau ada guru lagi bagus lah. Sebab dia akan pergi kepada mujahadah yang lebih penting untuk bantu kita. Kat mana yang kadang-kadang kita mujahadah, kita pergi kepada yang kurang penting. Yang lebih penting kita tak buat. Kita tak nampak kan? Tak nampak pasal kita tak tahu apa masalah kita sebenarnya. Jadi kalau mujahadah tu dipimpin oleh guru, dia akan pergi kepada penyakit besar.
Kita sekarang sakit kepala, tak jumpa doktor, pergi farmasi saja. Memang beli ubat painkiller je lah. Rupanya macam-macam sakit. Ketumbuhan ke migrain ke. Alhamdulillah. So kalau kita pergi yang asal, yang simptom, Sumber dia. sumber dia, simptom dia habis. So kita tak tahu. Sekarang kita punya mujahadah ni, mujahadah ke simptom ke kepada penyakit. Itu penting murabi. Jadi selesaikan mujahadah itu, so dia akan turun ni amarah bisu kepada lawamah. Lawamah ni ketika kita buat, dia buruk juga, tapi kita ada rasa macam bersalah. Aduh, macam tak sedap lah. Tapi buat juga. Tapi itu dah bagus. Dah bagus daripada. Dah kesedaran lah. Ada kesedaran. Daripada tadi tak rasa Betul salah. pun salah. Orang buat betul pun dia tak. Betul. Yang pertama tadi, cahaya kebaikan langsung tak masuk. Nak masuk pun dia tolak. Hitam terus lah Ustaz. Yang ke bawah ni okey. Ada sikit. Sikit. So yang lawamah ni, kalau dikawan dengan orang soleh saja, insya-Allah Dia akan terikut. Jangan duduk seorang-seorang. dia akan rasa malu. So dia duduk dengan orang soleh, dia pergi majlis orang-orang soleh, insya-Allah dia akan clear sampai kepada mulhamah tadi tu. Dapat ilham yang baik selalu. Ada orang terus potong kepada mutmainnah. Mutmainnah ni jiwa dia dah tenang. Maknanya sentiasa bisikan buruk tu dah tak masuk, sentiasa kebaikan. So mutmainnah ini sebenarnya ialah ruh. Maknanya karakter kita dah hidup sebagai roh. Oh, dia lepas fasa nafsu tu. Lepas fasa nafsu tu, dia dah keluar daripada qalb tu, ialah lawamah tadi tu. Qalb tu ialah nafsu lawamah tadi. Dia kejap nak baik, kejap nak. Tapi bila kita selesai lawamah kepada mutmainnah, maka kita dah hidup dengan roh. So kita sekarang, nafs kita tu dah nama rohani. So segala lintasan rohani je yang kita nak. Hawa-hawa tadi tu kita boleh potong. Selagi mana benda tu halal saja, itu pun tak berlebihan. So dia bukan satu keutamaan dalam kehidupan rohani ni. Dia tak sabar nak pergi mana-mana. Kalau kita baca Quran lagi seronok daripada kita tengok Facebook lah. Dia dah jadi macam tu. Itu dia punya indikator lah. Dia dah mutmainnah tu. Kita baca Quran, jangan 2 muka surat dah rasa banyak dah ni. itu dekat lawamah tu. Pasal Facebook kan 2 jam pun masa sekejap. Kadang-kadang 2 pagi Ustaz. Saya cakap selalunya salah sebab Facebook tu tak ada muka surat. Quran ada Baca satu lah. Quran kalau tak ada muka surat mungkin khatam tu. Tak juga sebenarnya. Dia nafsu tu. Maka kalau kita dah mula terhibur dengan Quran berbanding dengan Facebook, berbanding dengan itu dah mutmainnah tu, masya-Allah. Tapi kalau Facebook tu cerita-cerita ceramah macam kita buat ni, yang tu kira termasuk dalam itu mutmainnah lah Ustaz. Masuk Facebook tu krisis rumah tangga orang. Dah takut dia pergi komen. Dia pergi komen lagi. Bah pula gua atas kan. Jadi okey Ustaz, sekarang ni kalau kita tengok macam mana cara nasihat Ustaz. Terakhirlah untuk kita punya episod 1 ni. Macam mana untuk Ustaz punya nasihat supaya muda-mudi ataupun orang biasa ni, bukan muda-mudi lah, maksud dia semua orang Islam ni nak top up iman dia. Sebab iman ni macam Ustaz kata lah, nak tengok mungkin terzahir dari segi fizikal lah kan. Kalau dia rajin semayang, dia ada semayang lebih, mungkin boleh kata peningkatan iman dia lah. Ikhlas tak ikhlas buat lain lagi. Betul. Maksud saya iman makna dia kalau tak beriman tak boleh buat. Betul. Dia nak buat baik, dia tak mahu, dia tak beriman. Tapi kalau iman tu boleh dilihat daripada zahir. Jadi apakah amalan, Ustaz pun tahu dalam keadaan dunia sekarang ni, tadi dengan media sosial yang banyak, dengan keadaan amalan kita, amalan semayang orang nak buat. Tetapi nak top up tu dalam keadaan dunia sekarang ni macam mana Ustaz? Selalunya kalau ibadah yang banyak sangat memberi manfaat kepada iman kita ialah ibadah kita dalam bentuk kepada manusia. Maknanya ibadah kita melibatkan orang lain, bantu kesusahan orang dan sebagainya. Ibadah kita kepada manusia ni, dia punya pahala tu berganda. Kerana contoh kita ajak orang lain solat, so
pahala kita kalau solat seorang-seorang dengan ajak orang lain, dia solat dapat pahala kita sekali. Sebab tu dalam wala asri tu kan, demi masa tu kan dia susun kita punya kerugian. Paling rugi sekali tak ada iman. Okey, ilal ladzina amanu, ada iman. Tapi rugi juga kalau tak ada amal soleh. Iman ada tapi tak ada ilal ladzina wa amanu wa amilus solihat, amal soleh. Amal soleh pun masih rugi kalau tak ada berpesan-pesan. Maknanya dia buat amal soleh dia seorang aja, tak ajak orang lain, pun rugi juga sebab dia tak dapat pahala daripada orang lain. Jadi dia berpesan-pesan. Berpesan-pesan pun rugi juga kalau subjek dia tidak melibatkan kesabaran. Dia nak pesan benda lain kecuali sabar. Sebaik-baik pesan kepada orang adalah sabar. Sebab semua agama pada sabar. Ni orang dia tak ikut dia angin pula. Dan sabar paling susah. Pasal kita bila nak berpesan kepada kesabaran, kita dulu kena sabar. Bila kita watawasau, saling berpesan-pesan, maknanya kita kena terima orang bila pesan kat kita pula. Ini time kita pesan kat orang dah macam tazkirah apa semua kan. Orang pesan kat kita dah aku tahulah, aku ustaz. Kan? Jadi itu maknanya kita banyak melakukan kebaikan yang memberi kesan kepada orang lain. Itu di akhir zaman ni sangat-sangat lagi diperlukan. Sebab agama ni akhirnya ialah cinta, kasih sayang. Bila kita tak banyak melakukan kebaikan kepada orang lain, macam mana nak berkembang kasih sayang itu? Maknanya kita pun tadi terpecah-pecah, jadi macam orang menghurung kita. Pelajaran kita ialah kasih sayang aja. Kita tak boleh, macam contoh dia tidak perlukan macam rasa resis ke apa kan, tapi kalau kita tengok satu orang, saya tengok kadang-kadang kita pun agak terguris dengan pemandangan. Kita pergi bank ke apa ke, yang duduk bentang jual keropok lah apa tu, semua makcik-makcik kita pakai tudung agama Islam. So dia bukan tentang kau Melayu ke kau bangsa apa, tapi dia tentang ini adalah satu orang umat Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad, Semua seluruh alam kan. umat Nabi Muhammad SAW yang sedang nampak terhina, nampak. So why not kita bantu kan, sekurang-kurangnya. Mungkin itu, bahkan itulah yang mengembirakan Nabi Muhammad SAW. So kita atas dasar itu, kadang-kadang orang datang nak menjual dekat meja-meja kita makan kan, orang Melayu kita, orang Islam lah maksudnya. Pergi tempat lain lah meja ni. Padahal yelah kita kena fikir pasal kalau nasib baik budak tu tak mengompak kan, dia buat benda-benda baik lah, nak berniaga kan, kita dengar pun tak nak. Bagilah dia dengar dulu apa dia cakap, dia nak jual apa kan. Dah. So banyak benda yang kalau akhir zaman ini, saya teringat satu perkataan ahli falsafah lah, walaupun dia bukan Islam, Socrates kalau tak silap saya. Benda yang paling baik sekali untuk kita lakukan pada zaman yang orang dah hampir tak ada akhlak, ialah menzahirkan akhlak yang mulia itu, supaya orang rasa masih lagi ada akhlak mulia. Berakhlak mulia di mana-mana zaman itu sangat baik. Lebih baik lagi di zaman orang tak ada akhlak, supaya orang masih lihat ada harapan, ada orang masih berakhlak mulia, lalu tak adalah orang rasa terdesak sangat hidup di zaman itu. Sebab akhlak mulia ni kalau tak ada orang, apa sebab orang nak teruskan hidup? Nak minta tolong tak ada siapa tolong. Dia dah frust. Tapi bila tengah-tengah orang frust tu, tiba-tiba muncul kita yang mencontohkan akhlak mulia itu, seorang rasa hidup ni masih ada harapan. Mungkin ada lagi 2-3 orang macam ni di mana-mana. So kita lah jadi agent itu. Saya rasa itu ibadah yang paling berkesan di akhir zaman ini. So mana dia hablum minanas lah. Betul, hablum minanas. Hablum minanas Allah tu, insyaAllah kita cerita dengan Allah tu, insyaAllah selesai lah, tahajud ke apa sikit. Tapi hablum minanas tu kita tengok, bukan cerita pasal kita saja. Satu orang yang semua orang tahulah hadis ni, dia pelacur tapi dia bagi anjing minum, Allah ampunkan tu anjing. Allah nak tunjukkan sifat akhlak tu, segala kelemahan-kelemahan dia dengan ketuhanan, melacur dan sebagainya, zina, Allah ampunkan. Ada satu orang lagi diseksa sebab tak bagi makan kucing, walaupun kata ulama orang tu kuat sembahyang dan kuat puasa siang. Jadi hubungan kita kepada makhluk itu memang sangat memberi pulangan kepada keimanan kita. Itu juga menjadi penada aras kepada tahap keimanan. Betul. So insyaAllah tuan-tuan, kita ada dengar kupasan daripada tajuk
yang diulaskan oleh Ustaz Raja. Mudah-mudahan dia memberi satu inspirasi baru kepada kita dalam membina masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan harmoni. So insya-Allah kita bertemu di episod selainnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam gelita